Okay, selamat sejahtera pelajar. Okay, selamat datang ke kelas ABM peralihan Cikgu Atika. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk kerjaya idamanku dalam unit 8. Okey, dalam tajuk kerjaya idamanku ini kita akan belajar beberapa jenis kerjaya yang terlibat dalam reka bentuk. Okey, antara kerjaya yang terlibat dalam reka bentuk produk ada 3. Okey, ini antara yang basic yang perlu awak tahu. Okey, iaitu kerjaya yang pertama, pereka hiasan dalaman. Okey, pereka hiasan dalaman ni dia mereka susunan perabot. Okey, dia yang mereka saiz ruang dan jenis perabot. Okey, pereka hiasan dalaman ni adalah kerjaya yang melibatkan susunan perabot dalam rumah. Okey, kita pergi kepada kerjaya yang kedua iaitu pereka landscape. Okey, pereka landscape ni adalah kerjaya berkaitan dengan landscape. Okey, tugas pereka landscape adalah mereka bentuk taman dan mencantikkan kawasan taman. Okay, taman-taman yang cantik yang dipenuhi dengan pokok-pokok bunga, pokok-pokok yang cantik-cantik, itu adalah tugas pereka landscape. Okay, kita pergi kepada kerjaya yang ketiga iaitu pereka automotif. Okay, pereka automotif ni adalah berkaitan tentang kenderaan. Okey, dia adalah kerjaya yang terlibat dalam mereka bentuk kenderaan, contoh kereta, motor. Jadi pereka automotif ni dia punya tugas dia untuk menjamin kualiti reka bentuk kenderaan yang dibina. Okey, ini antara tiga jenis kerjaya yang terlibat dalam mereka bentuk sesuatu produk iaitu pereka hiasan dalaman yang berkaitan tentang susun atau perabot dalam rumah. Okey, pereka landscape yang berkaitan tentang taman dan pereka automotif yang berkaitan tentang reka bentuk kenderaan. Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Okey, tajuk seterusnya dalam unit 8 ini dalam tajuk kerjaya idamanku adalah mari berkomunikasi. Okey, dalam mari berkomunikasi ni kita akan belajar macam mana kita nak berkomunikasi dalam satu kumpulan untuk menghasilkan satu reka bentuk produk. Okay, jadi kalau awak tengok dekat sini ada 6 langkah-langkah dalam menghasilkan satu reka bentuk produk yang dilaksanakan oleh sesuatu kumpulan. Kita pergi kepada satu jenis langkah-langkah yang terlibat. Okey, langkah yang pertama adalah suara dan pilihan murid. Okey, dalam suara dan pilihan murid ni, murid perlu membuat perancangan reka bentuk dan pemilihan bahan. Jadi dalam satu kumpulan tu, murid perlulah membuat perancangan reka bentuk dan pemilihan bahan untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk produk. Okey, ini adalah langkah yang pertama. Okay, langkah yang kedua adalah membina soalan utama. Okay, selepas membuat perancangan reka bentuk, murid perlulah mengenal pasti masalah dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah yang dikenal pasti. Okay, itu langkah yang kedua. Okay, langkah yang ketiga, inquiry dan inovasi. Okay, dalam langkah ketiga ni, murid perlulah menghasilkan lakaran reka bentuk produk dan menjelaskan sebab penghasilan produk dan kegunaannya. Selepas murid dah kenal pasti masalah dan mencadangkan penyelesaian masalah dalam langkah kedua, jadi murid perlulah menghasilkan lakaran reka bentuk produk dan menjelaskan kegunaan produk yang dilakar. Itu dalam langkah yang ketiga. Seterusnya dalam langkah yang keempat, dalam langkah yang keempat ni adalah melibatkan kemahiran abad ke-21. Jadi selepas dah kenal pasti masalah, selepas dah menghasilkan lakaran reka bentuk produk, murid perlulah mengagihkan tugasan mengikut kebolehan ahli kumpulan. Pengagihan tugasan ni sangat penting dalam pelaksanaan satu reka bentuk produk yang dihasilkan oleh sesuatu kumpulan.
Okey, jadi langkah yang kelima, selepas dah mengajukan tugasan mengikut kebolehan ahli kumpulan, murid perlulah membuat pembentangan produk. Jadi pembentangan produk ni dijalankan melalui gallery walk. Jadi murid perlulah mengadakan gallery walk untuk mempamerkan lakaran reka bentuk produk. Jadi penilaian produk yang dihasilkan tu melalui gallery walk. Jadi sesama ahli kumpulan bolehlah memberikan pendapat masing-masing berkaitan dengan lakaran reka bentuk yang dipamerkan di gallery walk. Okey, seterusnya langkah yang terakhir iaitu maklum balas dan semakan. Okey, dalam langkah ini, selepas murid membuat pembentangan produk, jadi murid perlulah melakukan sesi 1 stay 3 stray untuk menilai hasil semakan produk. Jadi last sekali adalah maklum balas dan semakan untuk menilai hasil reka bentuk produk yang dihasilkan. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, kita dah belajar hari ini. Ada 2 tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu tajuk yang pertama, kerjaya idamanku. Kita dah belajar tentang ada 3 kerjaya yang terlibat dalam pembinaan reka bentuk produk. Okey, dan selepas itu kita dah ada banyak satu lagi tajuk, iaitu mari berkomunikasi. Dalam mari berkomunikasi ni kita dah belajar langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan satu reka bentuk produk. Okey, jadi kita dah belajar 2 tajuk kecil pada hari ini. Okey, kita pergi kepada sesi tugasan. Okey, untuk tugasan, cikgu akan berikan nota. Cikgu akan uploadkan nota pada awak. Okey, tugasan yang perlu awak lakukan adalah salin nota yang diberi di dalam buku. Okey, salin nota yang cikgu beri di dalam buku. Okey, jadi untuk hari ini kita dah habis dengan unit 8. So, untuk kelas seterusnya kita akan masuk untuk unit 9. Okey, jadi terima kasih untuk yang telah menghadiri kelas hari ini. Tahniah kepada awak semua kerana telah mengikuti kelas PDPR ABM. Jika ada sebarang pertanyaan berkaitan pembelajaran pada hari ini, bolehlah PM personal cikgu atau boleh mesej di grup ABM Peralihan 2021. Okey, so terima kasih sekali lagi cikgu ucapkan. Cikgu tamatkan kelas pada hari ini. Terima kasih.